Baik, sebentar lagi sama-sama kita akan saksikan dan juga pendengarkan ucapan penggulungan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menutup Perhimpunan Agung UMNO 2016. Mengimbas kembali pada 1 Disember ketika ucapan dasar Presiden, Datuk Seri Najib memberi penekanan bahawa UMNO mampu bertahan sehingga hari ini kerana amalan prinsip wala' dan kesetiaan dalam tradisi UMNO. Itu yang diperkatakan oleh Presiden UMNO. Saya ingin memetik juga apa yang diperkatakan oleh Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas sebagai Timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang menyatakan bahawa gelombang politik yang melanda UMNO ketika ini menuntut anggota untuk bersama-sama barisan kepimpinan mempertahankan parti itu demi memastikan UMNO terus utuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hani Muhili dan perbincangan kita sebelum ucapan penggulungan oleh Presiden sebentar lagi, saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara, juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Ismail Sualman, pensyarah kanan UiTM. Tidak asing dalam perbincangan mengenai senario politik negara, kita mulakan dahulu dengan prinsip wala' yang telah pun diberi penekanan oleh Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, juga kesetiaan dalam UMNO sendiri mengambil kira senario politik negara ketika ini. Datuk, kita mulakan dulu. Ya, terima kasih Hanim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kerana menyemput kami pada petang ini. Kita dah mengikuti perhimpunan ini sejak beberapa tahun yang lepas. Dan kesempatan ini kita ambil untuk benar-benar meninjau, meneliti dan menganalisa apakah intipati perbincangan oleh parti UMNO. Sangat penting bila kita kaitkan dengan UMNO kerana UMNO ini bukan sebarang parti. UMNO ini adalah parti yang memerintah negara. Kalau siapa Presiden UMNO, dialah jadi Perdana Menteri negara kita. Jadi apa saja yang dibincangkan dalam perhimpunan itu juga kadang-kadang menyentuh mengenai polisi dasar yang akan diterjemahkan ke dalam pentadbiran kerajaan. Itu sangat penting. Itu sebab kita sangat memerhatikan apa yang dibincangkan itu. Berbalik kepada wala' tadi yang ditekankan sangat, dan kita mengikuti ucapan dasar oleh Presiden yang baris-baris awal itu memang menyentuh mengenai konsep wala' ini. Dan saya rasa ini bukan satu perkara baru. Wala' ini dalam apa saja pertubuhan, kesetiaan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat utama. Dan dalam UMNO sendiri umpamanya, konsep wala' itu telah dizahirkan ada dalam dua bentuk. Kalau kita hayati, pertama, tema UMNO itu sendiri. Bersatu, bersetia. Bersetia itu wala' lah. Dan berkhidmat. Kalau tak ada bersatu, tak bersetia, tak boleh nak berkhidmat. Itu pertama. Dan kedua, nyanyi lagu UMNO itu sendiri, Melayu bersatu. Kalau saya nyanyikan sedap itu, tapi saya tak pernah nyanyi, bersatu kita bersatu. Itulah wala' yang ditekankan oleh Presiden Parti. Jadi saya rasa dalam apa saja keadaan ini sangat-sangat penting. Dan untuk nak kaitkan dengan wala' itu, saya rasa kita boleh kaitkan dengan sejarah jatuh bangunnya UMNO ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh UMNO sehingga sekarang, sehingga menuntut kenapa perlu wala' itu dalam parti UMNO. Prof juga mengamati apa yang berlaku sekitar Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Senarionya kali ini mungkin agak berbeza dengan apa yang telah pun dilalui oleh anggota-anggota parti sebelum ini. Bagaimana Prof sendiri melihat secara keseluruhannya? UMNO dah berusia 70 tahun. Dah cukup matang bagi seseorang, kalau kita beranalogi, daripada remaja sampai kepada peringkat matang dah tua dah. Veteran dah. Tetapi kematangan itu hanya akan didapati dengan perkataan wala' atau kesetiaan di kalangan warga dan juga ahli UMNO itu sendiri. Maka dalam hal ini, kita dapat lihat dalam perjalanan bahtera UMNO ini daripada mula diwujudkan sampailah pada saat ini, sudah tentu dia menghadapi pelbagai rintangan sebagainya. Tetapi di akhir-akhir ini, saya menganalisis bahawa agak lebih hebat tantangan yang dihadapi, apatah lagi dengan persoalan-persoalan dalaman yang perlu kita atasi terlebih dahulu. Persoalan dalaman di sini bermaksud dari segi aspek sebagai contoh, bagaimana sebagai ahli UMNO perlu taat setia bukan saja kepada kepresidenan, tetapi dalam masa sama juga dia perlu taat kepada parti ini.
kepada nahodanya itu. Ya. Okey, kita akan sambung perbincangan ini sebab kami terdapat menerima isyarat daripada PWTC mengenai ucapan yang sedang berlangsung oleh Ketua Puteri UMNO ketika ini. Jadi kita ke sana dahulu sebelum kita meneruskan perbincangan sekitar Perhimpunan Agung UMNO 2016. Bangunan 70 tingkat KL PWTC ini tersegam indah. Adakah kita masih lagi berdiri megah atau adakah kuasa kita telah disanggah dan kita mula rasa lelah? Pastinya kita menginsafi dan sedar realitinya hari ini kita berdepan dengan cabaran daripada luar parti. Jadi kita di dalam ini janganlah turut sama menambahkan beban lagi kepada parti ini. Puteri jelas dan juga tidak menafikan kita juga agak terkesan dek perbuatan ketidaksetiaan di dalam parti. Sesungguhnya dalam keperitan ini, Puteri peduli. Kita semua haruslah muhasabah diri dan segera perbaiki diri. Sidang Perwakilan Pemerhati yang budiman, UMNO pada hakikatnya bagai sebuah keluarga politik yang besar. Justeru saya menyeru kepada diri saya dan semua ahli parti UMNO ini supaya keluarga UMNO ini kita suburkan dengan politik kasih sayang dan bukan sempitkan dengan politik kebencian. Pastinya saya sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, saya bertanggungjawab meneruskan legasi yang telah ditinggalkan oleh pemimpin puteri terdahulu sebelum kami. Alhamdulillah, pelbagai transformasi telah dilakukan bagi memastikan legasi ini dapat menyentuh hati golongan wanita muda di era ini. Pelbagai pendekatan melalui program berbeza, Swinas Adinda, Kembara Ilmu, Pentas Anak Muda, kelip-kelip Festival Wanita Muda, The Beauty of Autism dan pelbagai lagi. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh kepimpinan dan ahli pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang banyak membantu, komited dan bekerja bersama parti walaupun mengalami pelbagai kegangan. Puteri akan teruskan agenda memenangkan parti pada PRU yang akan datang. Walaupun berlaku pertembungan antara harapan, kesetiaan dan penderhakaan. Walaupun ada yang cuba berpaling tadah, walaupun ada ugut-mengugut, ada juga yang merajuk tidak kurang juga yang sabotaj. Kami pilih untuk terus setia. Malah dalam dewan ini juga turut memilih untuk terus setia. Di dua dewan, ada yang duduk bersila, entahkan makan, entahkan tidak. Tetapi mereka hadir untuk memastikan kesetiaan terus kepada parti dan juga Presiden. Sidang Perwakilan yang saya hormati sekalian, tarikh 27 November yang lalu telah diadakan pertemuan kembali Merah Jambu, Pink Reunion buat pertama kalinya. Kami mengumpulkan mantan-mantan puteri sejak daripada awal penubuhan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia 15 tahun dahulu. Puteri tidak pernah sekali menidakkan jasa-jasa yang pernah ditaburkan oleh mantan-mantan kesayangan puteri kami sekalian sebelum ini. Kalau tidak ada huru, tidak ada parang. Kalau tidak ada dahulu, tidak akan ada sekarang. Puteri sedar dan puteri menginsafi sekiranya kakak-kakak kami ini tidak membuka jalan kepada kami, puteri tidak akan berdiri kukuh dan sepadu seperti ada hari ini. Puteri juga berbangga apabila ramai di antara mereka ini yang berjaya melakar jauh dalam kepimpinan wanita, malah ramai juga di barisan kepimpinan tertinggi UMNO. Memetik bunga di siang hari, bunga dipetik untuk Cik Siti. Walaupun onak ranjau berduri, ku perjuangkan puteri demi parti. Masuk ke kota menjual delima. Niat di hati bertemu sidara. Tidak kira baru, tak kira yang lama. Wanita puteri kekal bersaudara. Peranan besar yang dimainkan oleh mantan puteri kami sangatlah kami hargai dan berterima kasih atas segala bentuk bantuan dan komitmen kepada Puteri UMNO Malaysia. Kami sayang mantan kami sedar
Dan juga saya sedar selepas berakhirnya persidangan pengakan Puteri UMNO Malaysia beberapa hari lalu, ada yang terasa hati dengan cara saya menyatakan hasrat perjuangan Puteri. Meminjam kata-kata Presiden, kita sebagai pemimpin parti haruslah berjiwa besar. Saya ingin memohon maaf. Pastinya kita semua inginkan yang terbaik untuk Puteri, inginkan yang terbaik untuk parti UMNO kita ini. Sidang perwakilan sekalian, gendang perang lantang kedengaran, burung di hutan sayup berterbangan, kerisku genggam, pedangku libaskan, membujuk lalu, melintang ku patahkan. Tumpuan Puteri kini adalah bagi kemenangan PRU yang ke-14. Kita tidak punya pilihan lain selain daripada untuk memenangi PRU yang akan datang. Justru inilah masanya untuk kita rapatkan saf dan bertindak. Kemenangan akan tercapai jika kita semua saling bantu dan bekerjasama. Sama ada berjawatan ataupun tidak. Berkedudukan tinggi ataupun rendah. Masing-masing punya kerja dan tanggungjawab. Lancang kuning bertiang tiga, meriamnya tujuh di haluan. Maligai emas baiklah dijaga. Di gelanggang nanti jangan dimalukan. Ahli perwakilan dan rakan-rakan seperjuangan, semalam Yang Amat Berhormat Presiden membayangkan situasi yang bakal berlaku jika DAP mengambil alih pemerintahan negara. Apakah kita semua mahu membiarkan perkara itu berlaku? Saya menyeru kepada semua, marilah kita berpadu tenaga, seia sekata, menggempur, menghalang percaturan petualang negara. Kita mesti menang PRU yang ke-14. Ayo bulatkan tekad jadikan PRU ke-14 sebagai sejarah gemilang, sebagai kubu untuk pertahankan warisan bangsa turun-temurun. Kita jangan biarkan orang luar kuasai kita. Justru dengan kemenangan dalam PRU ke-14, negara yang berasaskan politik anti Melayu DAP tidak akan sesekali kita biar menjarah negara kita yang tercinta. Justru Puteri menyawat untuk bersama-sama menanggung tugas berat ini melalui Sekretariat Pilihan Puteri UMNO Malaysia. Skuad Puteri Peduli akan menjelajah ke seluruh negeri. Mereka ini akan mendekati rakyat dengan pelbagai program bagi memastikan kebajikan rakyat terbela. Puteri Peduli akan cuba sedaya upaya membantu dengan kudrat yang ada. Kalau sebentar tadi kita dengar wakil jurucakap pemanas daripada UMS, bukan tadi, semalam. Wakil jurucakap daripada pemanas UMS, dia kata jangan makankan Maggi bersama Dek Nun. Makan capati bersama pun boleh kita bersama-sama. Skuad Puteri Peduli juga akan mengembling tenaga dan usaha supaya kita dapat memenangi hati dan keyakinan rakyat kepada UMNO. Skuad Puteri Peduli ini akan digemblengkan macam komando. Pergi ke mana saja, hatta hutan belantara, jika perlu untuk kita menangi hati rakyat. Kalau kakak JR, kakak jalinan rakyat perlukan tenaga, Puteri Peduli boleh bantu sama kesan pengundi. Kalau pemuda perlukan kami untuk kerja gerak gempur, skuad Puteri sedia gempur bersama pemuda. Saya ingin memetik kata-kata YB Manis dari Kim Manis. Walaupun sayap kita berbeza, tidak bermakna kita tidak boleh terbang bersama. Damar batu, damar kelulut, belah kundur, tengok bijinya. Tanda percaya kata mulut, belah perutku, tengok hatinya. Akhir sekali, maligai emas ke muncak intan, tempat semayam seorang puteri. Tuahnya besar ayam tempatan demi kemenangan semua negeri.
Ayahanda Presiden Parti, tolonglah tengokkanlah permintaan sayap-sayap ini dalam menentukan calon PRU yang akan datang nanti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 30%. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Mas Mendaji, Ketua Pergerakan Puteri. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tan Sri Timbalan Pengerusi Tetap, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Staf Kepimpinan Majlis Tertinggi, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, bagi pihak Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih kerana dapat mengizinkan sekali lagi Pergerakan Pemuda UMNO untuk turut mengambil bahagian dalam ucapan penggulungan. Petang ini, tuan-tuan dan puan, saya ingin cakap tentang dua perkara sahaja. Perkara pertama yang ingin saya sentuh adalah konsep wala'. Di luar sana, ada suara-suara anak muda yang tertanya-tanya, yang tanya soalan berkenaan dengan konsep wala' ini. Ada yang bersangka buruk, mengatakan bahawa wala' ini adalah kesetiaan membuta tuli ataupun blind loyalty dengan izin. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sudah pasti bila kita cakap soal wala' ini, kita merujuk kepada kesetiaan yang dituntut dalam agama kita. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Tetapi ayat itu didatangi dengan satu syarat lagi, iaitu wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Jadi pada hari ini saya ingin menyatakan kepada orang di luar sana yang mungkin kurang memahami, yang mungkin kurang memahami konsep wala' yang diberi kepada kepimpinan UMNO, bahawa ini sebenarnya bukanlah satu ketaatan dan kesetiaan yang membuta tuli ataupun blind allegiance and loyalty dengan izin, tetapi ini berdasarkan kepada satu perintah di mana kita memberi kesetiaan kepada pemimpin yang tidak melampaui batas. Di dalam dewan ini saya ingin tanya kepada tuan-tuan puan-puan semua, apakah presiden kita seorang pemimpin yang telah melampaui batas? Apakah presiden kita minta kita buat perkara yang dilarang oleh agama Islam? Saya nak ceritakan kepada presiden. Rabu lalu saya cakap hampir 1,000 perwakilan pemuda. Biar hari ini saya cakap terus kepada tuan badannya. Kenapa 600,000 ahli pemuda tetap setia bersama dengan presiden? It is not blind loyalty dengan izin. Saya sebut dengan jelas bahawa mesti ada sebab, mesti ada hujah kenapa kita memberi wala' kita kepada institusi presiden di bawah Datuk Seri Mohamad Najib. Saya mengimbau sejarah. Sejarah 8 tahun saya jadi ketua pemuda. Setiap kali 8 tahun ada perhimpunan pemuda, di pentas Perhimpunan Agung Pemuda, kita menggunakan platform itu untuk membawa suara hati anak muda. Kita menggunakan platform itu untuk membawa cadangan anak muda. Bagaimana dapat ringankan beban mereka. Bagaimana nak dapat bantu mereka. Bagaimana nak dapat memajukan anak muda.
setiap tahun kita bawa cadangan dan aspirasi orang muda. Mana tuan-tuan dan puan, pemuda tak dapat memberi sokongan kepada Datuk Seri Najib. 8 tahun saya mengimbau sejarah kita. Apabila tahun pertama, pemuda UMNO pada waktu itu antara yang paling ke depan, minta pembelaan untuk golongan pekerja dilaksanakan gaji minimum, Datuk Seri laksanakan sebagai Perdana Menteri. Bila mana kita minta supaya akta universiti dan college universiti dipindah, supaya adik-adik mahasiswa tempatan boleh bersama dengan kita dalam Perhimpunan Agung UMNO, Datuk Seri Perdana Menteri melaksanakan dan telah memindah akta universiti dan college universiti. Tahun lepas bila kami melihat kehimpitan kos sara hidup dan sebagainya, kita bercakap tentang kenaikan tol, minta tidak ada lagi kenaikan tol, minta bagi diskaun kepada anak muda menggunakan pengangkutan awam. Sekali lagi, Datuk Seri telah melaksanakan apa yang kita telah minta bagi rakyat dan orang muda. Cadangan pembiayaan rumah transit, bahasa digital, pindaan akta kebangkrapan, segala-gala cadangan yang datang daripada akar umbi, hari ini menjadi realiti di bawah Perdana Menteri kita. Ini semua bukan untuk kepentingan pribadi. Sir, we never asked anything for ourselves. Dengan izin, kita minta untuk rakyat. Sebab itu apabila Datuk Seri hampir semua desakan pemuda telah dilaksanakan, wajib kita sokong Presiden kita. Saya tak minta apa-apa untuk diri saya. Ini untuk rakyat. Saya tidak minta dedak, tak ada. Saudara, tuan-tuan, puan-puan kena ingat, penggal pertama waktu saya bangkitkan macam-macam isu ini, saya tidak ada apa-apa jawatan. Saya ketua pemuda, menang. Tetapi saya disimpankan dalam peti ais, tuan-tuan, puan. Bobo yang kalah dengan saya dilantik jadi timbalan menteri. Namun saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak merajuk, saya istiqamah bersama dengan Presiden. Saya nak jawab sikit pembahas daripada Pulau Pinang, saudara saya bekas Ketua Pemuda Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Sheikh Nana Junior. Semalam dalam ucapan dia kata pertandingan pemilihan Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Boboy datang jumpa dia, minta sokongan. Dan dia jawab, kata, hang tak boleh jadi Ketua Pemuda sebab hang ni baik. Kena bagi KJ sebab Ketua Pemuda ni kena ada orang jahat. Datuk Sheikh, jangan nilai senaskah buku itu pada kulitnya. Don't judge a book by its cover. Walaupun muka saya muka jahat berbanding dengan muka Boboy yang kesian tu. Hari ini tengok siapa baik, siapa yang masih lagi bersama di atas ini bersama dengan Presiden. Yang kedua saya nak sentuh, saudara-saudara semua, adalah TN50. TN50 ini adalah satu visi yang sangat-sangat penting untuk masa depan negara. Di Dewan ini saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden yang memberi mandat kepada saya selaku Menteri Belia dan Sukan untuk membawa fasa pertama perbincangan TN50. Ini adalah satu gagasan yang penting untuk masa depan negara. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan, kita mempunyai seorang pemimpin yang feudal, seorang pemimpin kuku besi, dia tidak akan melahirkan visi setelah mendengar suara daripada akar umbi dan rakyat. Saya ni tuan-tuan dan puan adalah generasi wawasan 2020. Pada tahun 1991, apabila Tun Dr. Mahathir pada waktu itu melancarkan wawasan 2020, tak pernah ditanya kepada rakyat, apakah pandangan rakyat, apakah aspirasi rakyat. Pada waktu itu adalah satu visi wawasan top down, daripada atas ke bawah. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan, apabila nak memikirkan ufuk 30 tahun
30-year horizon dengan izin akan datang. Tidak datang daripada atas ke bawah. Tidak datang daripada langit ke bawah. Tetapi arahan Presiden kepada saya, pergi dengar rakyat dulu. Tanya anak-anak muda yang ada di luar sana. Bukan hanya ahli UMNO, tetapi keseluruhan anak muda, apakah aspirasi mereka untuk tahun 2050. Ini adalah satu pendekatan bottom up, di mana kita melihat bagaimana betul-betul kita dapat menggarapkan suara rakyat. Kita dapat mendengar suara rakyat dan kita dapat melihat bagaimana mereka dapat genggam visi sebagai hasil luahan aspirasi mereka sendiri. Datuk Seri Presiden, saya tahu ini adalah satu tugasan yang sangat-sangat berat yang diberikan kepada saya. Dan saya berjanji, Datuk Seri, bahawa TN50 yang akan menjadi antara legasi terpenting Datuk Seri. Saya akan mulakan wacana ini dan saya akan cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa suara rakyat didengari. Dan TN50 ini menjadi satu gagasan yang boleh dibawa kepada rakyat, menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional mendengar aspirasi rakyat, insya-Allah. Saya harap bahawa pembinaan sebuah generasi khairul ummah umumnya dan juga Melayu maju, seperti mana yang disebut oleh UMNO Johor khususnya, dapat kita melihat melalui proses TN50 ini. Saya tak pasti apakah hasil dokumen itu yang akan datang, tetapi yang pasti kita akan berdasarkan kepada 3 prinsip utama. Yang pertama, khairul ummah yang nak dilihat adalah umat yang berpegang kepada konsep ummatan wasatah, yakni umat yang mengambil pendekatan berimbang, adil dan tidak ekstrim, sebagaimana unjuran pendekatan wasatiyah yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Presiden. Kedua prinsipnya fastabiqul khairat, yakni berlumba-lumba melaksanakan kebajikan. Di dalam konteks ini mahu melahirkan masyarakat yang berilmu, mencipta kemajuan yang boleh bersaing, yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yanfa'un nas, di mana Nabi berpesan yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Apa yang dapat kita beri kepada negara dan bukannya apa yang negara memberi kepada kita. Timbalan Pengerusi Tetap, akhir kalam, dalam ucapan Presiden telah minta saya bertindak seperti Panglima Perang Muda Tariq Ibn Ziyad dalam mengibarkan panji-panji UMNO. Tariq Ibn Ziyad ni tuan-tuan puan, tatkala menawan Andalusia, Spanyol pada waktu itu, telah menjadi tembok kekuatan ketamadun Islam, sehingga batu Gibraltar, the Rock of Gibraltar, diberikan nama Jebel Tariq, the Mountain of Tariq, Tariq Ibn Ziyad. Maka pada hari ini saya nak maklum kepada Yang Amat Berhormat Presiden, kalau Yang Amat Berhormat Presiden anggap saya sebagai Tariq bin Zaid, pemuda akan menjadi batu Gibraltar. We will be a Rock of Gibraltar. Kukuhkan UMNO, mempertahankan institusi. Dan Tariq bin Ziyad bila tiba di pantai Andalusia, apa yang dia buat? Apa yang Tariq bin Ziyad buat dengan bala tentera yang telah melayar daripada utara Afrika, tiba di Spanyol, apa yang telah dia buat? Dia telah terus membakar kapal dan bahtera. Ujar beliau kepada penyokongnya, kapal ini saya sudah bakar. Wahai pahlawanku, kemana akan kau lari? Laut di belakangmu, di hadapanmu musuh. Hanya harapan, keberanian dan ketabahan ada bersamamu. Dan dengan semangat dan keberanian itu, bala tentera Tariq yang hanya berjumlah 1,000 telah mengalahkan musuhnya yang memiliki kekuatan 7 kali ganda apa yang ada. Datuk Seri, jika Tariq Ibn Zaid yang Datuk Seri mahukan, jika Tariq Ibn Ziyad yang Datuk Seri mahukan, maka dalam pemuda bukan hanya seorang Tariq Ibn Ziyad, tetapi 600,000 Tariq Ibn Ziyad akan bersama dengan Datuk Seri. Di belakang kita api marak menggunung. Di depan kita lautan musuh pengkhianat bangsa. Kita tiada pilihan lagi. Ke belakang kita gagal, ke depan kita berjuang dan menang. We win or we die. No retreat, no surrender.
walau tinggi gunung didaki, walau gelora badai melanda, walau belukar penuh berduri, walau api marah menyala, namun selagi hayat dikandung badan, selagi darah merah mengalir, selagi ada nafas dihela, patah sayap bertongkat baru, pemuda patut baru ke depan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sekarang, dengan segala hormat, saya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Sairizat Abdul Jalil, Ketua Pergerakan Wanita UMNO, untuk mengambil giliran ucapan. Memang susah nak berucap selepas Tarik berucap tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Timbalan Pengerusi Tetap, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, dan isteri Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor bersama-sama dengan ahli-ahli bakti. Yang Amat Berhormat Naib Presiden yang menjalankan tugas Timbalan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yang Berhormat Naib Presiden Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On. Yang Berhormat Setiausaha Agong UMNO Bendahari Ketua Penerangan. Yang Berhormat anak anda Ketua Pemuda, Ketua Puteri, ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO, para perwakilan yang saya sayangi, pemerhati di dalam dan di luar Dewan yang kebanyakannya terdiri daripada wanita, ya. Dev-dev jemputan, wakil media massa, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kelancaran perjalanan Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini. Mewakili pemimpin-pemimpin wanita UMNO, ibu terbaik bangsa, saya mengucapkan tahniah kepada semua perwakilan yang telah bersidang dalam suasana akrab, penuh ukhuwah, bersemangat ke arah mewariskan legasi bangsa. Kepada Ibu Pejabat UMNO dan Urus Setia Perhimpunan, Kak Ijat ucapkan terima kasih bersama-sama dengan wanita di atas persiapan yang begitu rapi. Tan Sri Timbalan Pengerusi Tetap, wanita ada 3 perkara nak diutarakan. 3 perkara. Ya. Salam 30%. Ya. Bukan 4. Ya. Pertama, wanita menyambut baik ucapan dasar Yang Amat Berhormat Presiden, terutamanya konsep walak. Wanita bangga kerana walak ini telah pun menjadi darah daging dan sebati dalam diri kami wanita selama bukan hanya tahun ini, tetapi selama 69 tahun kewujudan wanita UMNO di dalam UMNO. Setia membenteng parti, walau dugaan tiba, kami wanita tidak pernah lari. Kesetiaan adalah rukun utama untuk perjuangan kami. Dalam bersahabat perlu ada setia. Dalam rumah tangga mesti setia. Dalam perang juga mesti setia. Dan paling mustahak, dalam perjuangan wajib kita setia. Wanita akan kekal setia bersama Presiden dan saf kepimpinan parti. Kesetiaan yang wanita miliki adalah kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Kesetiaan wanita simpul mati. Kesetiaan
yang benar-benar mendalam dan hakiki. Kerana kesetiaan inilah kami membenteng negara dari campur tangan asing, terutama dalam politik negara, di mana campur tangan orang luar melalui media-media, civil movement dan penyaluran dana asing. Wanita menggesa agar pengubalan Akta Sumbangan dan Perbelanjaan Politik atau PDEA disegerakan supaya petualang-petualang yang bersekongkol dengan anasir-anasir dari luar negara yang mahu menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi oleh kita rakyat Malaysia disiasat, diheret dan dihadapkan ke muka keadilan secepat mungkin. Tan Sri Pengerusi Tetap. Kedua, kami wanita, ibu terbaik bangsa, sentiasa menjadi jambatan antara rakyat dan pemimpin. Jambatan ini dihubungkan oleh tidak kurang daripada 1.3 juta ahli wanita di lebih kurang 20,000 cawangan di seluruh negara. Wanita percaya, Datuk Seri, good economics is the best politics today. Kita mesti prihatin isu rakyat, isu keluarga mereka, dari isu harga minyak masak hinggalah isu pekerjaan untuk anak-anak muda, peluang-peluang untuk wanita, malah isu-isu syariah, isu-isu sosial seperti dadah dan lain-lain. Jika ini menjadi amalan kita menjelang PRU14, percayalah tidak ada tomahan maupun fitnah yang boleh menghilangkan kepercayaan rakyat kepada parti kita Barisan Nasional. Dengan kecekapan pentadbiran ekonomi negara di bawah naungan Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri, di mana pertumbuhan ekonomi Malaysia alhamdulillah kekal stabil pada 4.1%. Malaysia mampu untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Hari ini, ramai wanita menjadi ketua isi rumah. Saya berharap implementasi bajet 2017 akan meningkatkan keupayaan ekonomi wanita dan pendapatan mereka. Selaku Ketua Wanita, saya nak minta kepada semua yang terlibat kementerian-kementerian, berilah peluang yang lebih untuk usahawan dan juga pekerja-pekerja wanita sama ada dalam bidang profesional maupun semi-profesional. Malah dalam merangka TN50, saya juga berharap Ananda Khairi akan memberi peluang dan untuk menentukan pembabit,an wanita tidak akan dikesampingkan. Kerana KJ, investing in women is smart economics. Tan Sri Pengerusi Tetap. Ketiga, kita berdepan dengan turbulent politik yang menuntutkan kita terutama wanita menjadi neuro leader yang berpaksikan beberapa ciri. Terbuka untuk bekerjasama, visi yang memenuhi keperluan zaman, tangkas, dinamik, konsisten, berdisiplin dan sistematik. Alhamdulillah, Datuk Seri Presiden, pemimpin-pemimpin dan ahli wanita UMNO hari ini mempunyai DNA yang mampu untuk menggalas tugas, membantu Presiden dan parti mencapai transformasi negara. Ramuan wanita hari ini amat cantik sekali. Kita ada wanita berpengalaman, penuh kebijaksanaan. Kita ada wanita profesional. Kita ada wanita yang berjaya, berilmu. Kita ada wanita muda pun. Wanita sedang melalui anjakan paradigma yang sangat exciting. Dan saya amat gembira
melaporkan kepada Datuk Seri Presiden bahawa wanita UMNO hari ini terima cabaran Datuk Seri dengan hati yang terbuka. Kerana kami tahu hari ini dan masa depan memerlukan perubahan cara kita bertugas dan cara kami berjuang. Jika tidak, benarlah kata Albert Einstein, kegilaan itu maknanya melakukan perkara yang sama berulang-ulang tetapi kita harapkan hasil yang berbeza. Mana boleh kan? Oleh itu, Exco Wanita telah mentransformasikan program-program kami, di antaranya Jentera Jalinan Rakyat yang diketuai oleh wanita-wanita kini terdiri daripada ahli-ahli cawangan, pemuda, puteri, orang perseorangan dan NGO-NGO juga. Terima kasih di atas keprihatinan Presiden di atas pengumuman skim perlindungan untuk Jentera Jalinan Rakyat. Terima kasih Datuk Seri. Ini sudah semestinya akan membawa ketenangan dan keselamatan kepada Jentera Jalinan Rakyat dalam kami menjalankan tugas, di antaranya menghadapi keadaan-keadaan yang amat berbahaya sekali. Begitu juga program Kawan atau Komunikasi Wanita Nasional di bawah Sekretariat Penerangan Wanita UMNO. Kita telah pun menganjur kelas Mandarin mulai tahun lepas dan disambung tahun ini. Kita dah mula kelas bahasa Tamil dan bahasa Arab untuk memperlengkapkan diri Jentera Jalinan Rakyat. InsyaAllah program Kawan ini akan diturunkan ke peringkat negeri dan bahagian-bahagian bersama-sama dengan program inovatif dan kreatif Sri Kandi Swadaya di bawah Wanita UMNO. Selain daripada itu, dalam menghadapi peperangan dunia cyber, Wanita Maya kini menjadi pahlawan digital Wanita UMNO di media sosial. Wanita selaku juara kebajikan melalui skuad sayang juga telah ditenagakan lagi dengan skuad Sayang Plus bagi memperluaskan capaian kepada kumpulan SASA dengan kerjasama wanita BN, NGO dan sukarelawan. Wanita turut menstruktur semula program keagamaan dan kerohanian melalui penubuhan skuad An-Nur. InsyaAllah Datuk Seri Presiden, wanita akan terus menyediakan platform yang segar dan mesra zaman merentasi generasi ke generasi. Akhir sekali, Yang Amat Berhormat, Timbalan Yang Amat Berhormat Tan Sri Pengerusi Tetap, kami wanita ingin mengucapkan terima kasih di atas penghargaan standing ovation daripada Presiden dan lautan biru pemimpin tertinggi serta perwakilan parti 2 hari dahulu. Datuk Seri, ia benar-benar menyentuh hati wanita yang dinamakan ibu ini. Kami tidak riak, tetapi kami bersyukur atas penghormatan yang diberikan oleh semua. Penghormatan ini akan terpahat sebagai sejarah paling indah di dalam perjuangan wanita UMNO Malaysia. Penghargaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri tepat pada masanya. Bukan hanya kerana wanita tulang belakang dalam parti, tetapi kerana untuk PRU14 tidak kurang daripada 50% pengundi terdiri daripada wanita. Survival mana-mana parti politik maupun kerajaan akan lebih terjamin apabila pemimpin wanita dan isu-isu wanita diarus perdanakan. Hari ini Datuk Seri, di Dewan Rakyat, wanita BN hanya ada 14 ahli parlimen, di mana wanita UMNO hanya ada 8 dan parti komponen ada 6 sahaja, 6.3% sahaja. Ahli parlimen UMNO ada 86 orang.
Dan di Dewan Negara, wanita UMNO ada hanya 8 senator. Wanita daripada parti komponen ada 3. Total kerusi 63. Di Dewan Undangan Negeri pula, kita hanya ada 25 wanita. Daripada ini, 5 daripada parti komponen. Maka, semasa perasmian Wanita Pemuda dan Puteri, apabila Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi kata nak bisik kepada Presiden untuk 30% calon wanita, kami bukan hanya menyambut baik, terima kasih Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, ya, malah wanita akan mempersiapkan diri untuk menyaut cabaran ini. Kecil tapak tangan, nyiru wanita tadahkan. Saya percaya bisikan Datuk Seri Ahmad Zahid akan didengari oleh Yang Amat Berhormat Presiden. Ya. Sebenarnya, ya, yang cantik, kesemua legasi yang kami wanita UMNO pada hari ini memperjuangkan adalah lebuh raya politik untuk anak-anak tersayang kami puteri menikmatinya nanti. Untungnya putera-puteri sayang ibu tak pernah bertepi. Kasih ibu ke jannah abadi. Biar sakit-sakit ditelan perit, demi parti, ibu akan bangkit. Datuk Seri, jika seruan 30% itu menjadi kenyataan, ia akan benar-benar, ya, menukar lanskap politik Barisan Nasional untuk membawa Barisan Nasional ke satu tahap yang lebih mantap dan bermakna. Wanita sedar, ekosistem politik adalah male-centric dan amat brutal. Wanita terima hakikat ini. Daripada laporan yang Exco wanita terima dan awasi, parlimen yang berprestasi tinggi dalam persiapan menghadapi PRU adalah parlimen di mana ketua-ketua bahagian memberi sokongan dan kerjasama kepada wanita, pemuda dan puteri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ketua-ketua bahagian yang DNA seperti ini yang mengikut jejak Presiden kita di mana semangat perjuangan beliau amat berhemah sekali. Kepada Datuk Seri Syamuddin dan kepada Setiausaha Agung Bendahari Ketua serta staf kepimpinan Majlis Tertinggi, percayalah wanita akan terus bekerjasama sederak selangkah bersama Yang Amat Berhormat Presiden untuk membawa kepada kemenangan PRU 14 insya-Allah. Wanita siap siaga, siap sedia bertempur, pantang berundur. Kami bukan pengecut atau bacul. Biar beribu musuh meluru, usahakan berundur sampai mati kami berkubur. Kami benam dan tentang petualang negara. Wanita, ibu terbaik bangsa. Sekali kami langkah ke medan perang, sampai akhir nyawa kami berjuang. Di manapun kami berada, dari Arau hingga ke Tawau, kami berjanji dan bersumpah pekat darah Tun Fatimah, demikianlah pekat semangat wanita membenteng maruah. Gendang PRU degil di Palu, teriak jihad kuat berseru. Wanita tidak gusar, tidak gentar. Walau datang badai gelora atas nama agama, bangsa dan negara, kami wanita terus berdiri sebagai ibu terbaik bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.